Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan puan-puan? Salam 2 Zulhijjah. Saya doakan tuan-tuan puan-puan sentiasa dalam keadaan sihat sejahtera, insya-Allah. Saya agak pagi hari ini untuk mengadakan live ini kepada tuan-tuan puan-puan semua, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan, jika kita melihat pada sehari dua ini, kita lihat kebimbangan masyarakat kita lah tentang kenaikan harga barang, ya, seperti mana yang telah viral di media sosial kita, iaitu kita lihat bagaimana naiknya harga minyak masak kan, daripada RM2 lebih menjadi RM4 lebih, dan juga harga-harga barang yang lain pun semakin kita nampak ada peningkatannya, dan ia menyebabkan masyarakat kita dalam keadaan resah dan bimbang, ya, khususnya bagi orang-orang yang B40, yang mungkin tiada pendapatan yang tetap, dan mereka juga bergantung kepada kerja sehari-hari lah untuk menyara kehidupan mereka, tuan-tuan puan-puan semua. Baik, ini satu keadaan yang agak membimbangkan tuan-tuan puan-puan, ya, yang mana menyebabkan inflasi pun semakin meningkat dalam negara kita. Dan tuan-tuan puan-puan semua, apabila berlaku situasi seperti ini, apa yang kita boleh bersedia untuk buat sebagai rakyat marhain? Ialah dalam masa yang sama kita berharap supaya kerajaan boleh untuk melakukan sesuatu tindakan untuk memperbaiki keadaan ini kan. Dan sebenarnya boleh berlaku seperti ini juga bertunjuk kepada ekonomi negara kita yang semakin orang kata ada isu lah, ya, dan politik pun tidak stabil. Bila mana politik tidak stabil, ekonomi akan semakin merosot, tuan-tuan puan-puan semua. Jadi tuan, bagaimana keadaan ini, bagaimana kita boleh buat untuk menghadapi situasi seperti ini? Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan semua, saya ingin mencadangkanlah, ya. Saya ingin mencadangkan supaya kita bersedia untuk menghadapi situasi seperti ini, iaitu yang pertama ialah kita bagi orang-orang yang memiliki simpanan, alhamdulillah dia boleh untuk mungkin bertenang lah untuk menghadapi situasi seperti ini. Tetapi kalau simpanan dalam bentuk duit, dalam bentuk cash tunai, sebenarnya dia kalau simpan terlalu banyak cash tunai ini akan ada masalah juga, tuan-tuan puan-puan, ya. Dia macam ni tuan-puan, kalau berlaku inflasi, harga ataupun nilai mata wang kita ni akan semakin merosot, kan. Sebagai contoh tuan-tuan puan semua, kalau RM1 ni kan, RM1 cash ini, dulu semasa saya kecil dulu, dapat membeli, kalau pergi ke kantin dengan RM1 seperti ini, dapat membeli sepinggan nasi yang cukup dengan ayam dan sayurnya, tuan-tuan puan semua, di kantin. Tapi hari ini tuan-tuan puan, kalau kat sekolah boleh tak beli sepinggan nasi yang cukup dengan ayamnya, dengan sayurnya, dengan RM1 seperti ini, tuan-tuan puan, ya. Okay, kita pun juga melihat bila mata wang semakin merosot, kuasa beli ataupun nilai wang kita juga, bila inflasi semakin naik, kuasa nilai wang kita pun akan semakin merosot, tuan-tuan puan semua. Kalau harga yang kita, sebagai contoh harga minyak tadilah kan, daripada RM2 lebih menjadi RM4 lebih. Kita dah tak boleh beli dah harga minyak sebelum ini dengan harga RM2 lebih kan. Jadi tuan-tuan puan semua, apakah yang kita boleh jadikan sebagai, apakah instrumen yang kita boleh miliki yang boleh untuk kita ni hadap inflasi ini? Tuan-tuan puan semua, saya membaca buku ini, buku Wang Emas daripada Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, yang mana dalam buku ini ada diterangkan tentang pentingnya simpanan emas ataupun emas ini sebagai menghadapi musim gawat, kegawatan ekonomi. Tuan-tuan semua, di tangan saya ini ada 1 dinar, 1 dinar emas. Sebagai contoh macam ni tuan-tuan semua, bila kita mendapatkan emas kan, emas ini dia dapat menghadapi ataupun dia ialah kalis inflasi. Sebagai contoh,
Dengan sekeping dinar emas ini, kalau semasa zaman Nabi Muhammad SAW dulu kan, bersama para sahabat kan, kita ada membaca dalam sirah Nabi bagaimana sahabat ada membeli seekor kambing dengan 1 dinar emas. Kan? Okey, baik. Dan hari ini, 1 dinar emas ini still masih boleh membeli seekor kambing, tuan-tuan puan-puan semua. Okey, baik. Tuan-puan semua, saya pernah beli dinar emas ni dulu, harganya RM600 untuk sekeping. Tapi hari ini tuan-puan, kalau tuan-puan buat carian sikit berapa harga dinar sekarang, 1 dinar ini dapat 1 dinar ini berharga RM600 lebih dulu. Dan hari ini dah RM1,000 lebih tuan-tuan puan semua. Okey, kalau dulu, contohlah kan, kita dapat beli seekor kambing dengan harga RM600 sebagai contoh. Baik, adakah hari ini kita dapat beli seekor kambing dengan harga yang still lagi RM600 seekor kan? Nampak tak tuan? Beza antara emas dengan duit cash seperti ini. Kan? Dulu kita boleh beli seekor kambing dengan RM600. Tapi adakah RM600 yang sama kita dapat beli seekor kambing pada hari ini? Beza dengan emas tuan, dengan 1 dinar ini. Dulu kita dapat beli seekor kambing dengan 1 dinar. Dan hari ini kita still dapat beli seekor kambing dengan 1 dinar. Nampak tak tuan-puan? Bukti bagaimana emas ini ialah pengekal nilai. Dengan kata lain, dia kalis inflasi. Dengan kata lain, kuasa beli dinar ini, kuasa beli emas ini berkekalan dan dia sentiasa utuh. Maknanya tidak mampu untuk digugat oleh situasi ataupun politik ke ekonomi sesebuah negara tersebut. Kerana emas ini berdiri dengan dirinya sendiri dari segi nilainya, tuan-tuan puan semua. Sebab itu, tuan-puan, saya mencadangkan supaya kita semua mulakan untuk membuat simpanan emas, tuan-tuan puan semua. Ya, supaya kita dapat berhadapan dengan situasi keadaan yang semakin gawat pada hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita memiliki emas ini sebahagian. Tapi saya tak kata semua simpanan kita, duit kita kena tukar pada emas, tuan-puan. No, itu satu cara yang salah sebenarnya kalau ikut kata pakar-pakar kewangan lah. Tuan Azizi Ali, pakar kewangan pun bagi tahu 10% daripada pendapatan ataupun kita punya harta kita perlu untuk kita tukarkan kepada emas, supaya kita dapat melindungi sebahagian harta kita daripada dimamah oleh inflasi ini, tuan-tuan puan semua. Tapi kita perlu juga ada cash, simpanan kecemasan. Itu untuk mungkin perbelanjaan segera, tuan-tuan puan semua. Jadi maksudnya kita perlu harta kita itu, pendapatan kita itu ataupun duit kita tu perlu diversify, dipelbagaikan dari segi tempat simpanannya dan sebagainya. Dan saya selaku dealer di Public Gold ini mencadangkan tuan-tuan semua untuk mendapatkan emas sebagai persediaan melindungi harta kita daripada dimamah inflasi. Maka itu saja tuan-tuan semua yang saya nak share pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada tuan-tuan puan-puan semua, insya-Allah. Dan saya akan letakkan maklumat kalau tuan-puan ingin mendapatkan, ialah untuk memulakan simpanan emas ini. InsyaAllah saya akan bantu tuan-puan semua bagi sama-sama kita menjaga sebahagian harta kita daripada dimamah inflasi dan mengukuhkan ekonomi diri kita serta keluarga kita, kukuhkan kewangan kita, insyaAllah. Sekian saja pada saya. Kita jumpa lagi untuk live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.